Mahkamah Rayuan The Hague tolak tuntutan kumpulan Sulu. Malaysia tawar kepakaran pensijilan halal kepada Laos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan Malaysia mengalu-alukan keputusan Mahkamah Rayuan The Hague yang memihak kepada Malaysia berkaitan tuntutan kumpulan Sulu. Mahkamah tersebut memutuskan menolak untuk mengiktiraf final award yang dikeluarkan melalui proses timbang tara yang tidak sah dan disalahguna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan itu sekaligus menghalang usaha oleh pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan yang tidak sah terhadap kerajaan Malaysia di Belanda. Harapnya dapat menamatkan suatu episod yang tidak baik kerana tindakan yang nak mencabar kedaulatan Malaysia. Mereka gagal, kita syukur alhamdulillah. Keputusan Mahkamah Rayuan The Hague hari ini sepatutnya menjadi penutup kepada sebarang. Keputusan tersebut merupakan satu kemenangan penting kepada kerajaan Malaysia rentetan daripada keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 6 Jun lalu. Keputusan kedua-dua mahkamah itu akan menamatkan usaha sia-sia pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan final award di negara lain. Sehingga kini kerajaan Malaysia tidak pernah berhenti dalam usaha untuk melindungi kedaulatan, keselamatan negara dan kepentingan negara. Keputusan Mahkamah Rayuan The Hague hari ini sepatutnya menjadi penutup kepada sebarang tuntutan ke atas Malaysia oleh kumpulan Sulu. Geostrategis Dr. Azmi Hassan berpandangan sebarang tuntutan pada masa hadapan juga disifatkan tidak berasas. Ini berikutan perjanjian asal di antara British dengan pihak Sulu tidak menyatakan sebarang percanggahan perlu melalui proses timbang tara. Keputusan mahkamah yang perlu diselesaikan, tapi Mahkamah Rayuan The Hague itu saya melihatnya menutup segala lubang yang ada yang dipergunakan oleh waris Sulu, yang dipergunakan oleh peguam waris Sulu untuk menuntut hak yang dikatakan hak waris Sulu itu. Jadi bagi saya seharusnya lah waris Sulu itu menyedari bahawa berhentilah kerana tidak memberi manfaat kepada mereka, tidak memberi manfaat kepada kita kalau mereka meneruskan juga. Malaysia menerusi Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sedia tawar kepakaran pensijilan halal kepada Laos. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia boleh membantu Laos memasuki pasaran ekspor ke negara Islam. Dan saya telah beritahu Perdana Menteri bahawa Malaysia ada kekuatan, kemahiran dalam bidang pensijilan halal. Dan pensijilan halal ini akan diselenggara oleh JAKIM. 460 juta ringgit hingga 2.3 bilion ringgit setahun mulai 2025. Itu jangkaan hasil pulangan yang bakal diperoleh TNB hasil MOU dengan Electricite Du Lao EDL untuk meneroka potensi tenaga boleh baharu hidro di Laos. MOU yang ditandatangani sempena lawatan rasmi Perdana Menteri ke Laos itu turut berpotensi meningkatkan perdagangan elektrik rentas ASEAN, juga meningkatkan ekspor elektrik Laos ke Malaysia menerusi kerjasama 3 hala antara Malaysia, Thailand dan Laos. Seterusnya membantu Laos menjadi the battery of Asia. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Dato' Ahmad Amzad daripada PAS pada PRU 15. Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril berkata, pihak pempetisyen iaitu calon BN Datuk Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU 15. Mahkamah turut memerintahkan responden membayar RM50,000 kepada pempetisyen dan
dan membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari. Ia bagi membolehkan Datuk Ahmad Amzad membuat rayuan dan failkan permohonan rasmi penggantungan beliau sebagai ahli parlimen. Sementara itu, mahkamah yang sama mengekalkan kemenangan kerusi Parlimen Marang. Saudara, kuota tambahan 1.09 juta liter bahan api melibatkan petrol dan diesel diluluskan kerajaan sempena Aidiladha. Ini bagi memenuhi keperluan penggunaan yang dijangka meningkat sepanjang cuti perayaan itu. Jadi ini bertujuan supaya tak ada gangguan bekalan di sepanjang Hari Raya Aidiladha. Itu langkah yang telah kita ambil dan pastikan ia sampai pada semua stesen minyak, bandar, luar bandar, kampung pedalaman. Kita akan pastikan cukup bahan bekalan api. 311,000 liter daripada keseluruhan kuota tambahan bahan api yang disedia membabitkan petrol RON 95, manakala bakinya diesel. Umat Islam diseru meninggalkan sikap keakuan atau megah diri. Sebaliknya, perlu bersikap rendah diri dan menyerahkan sepenuh keabdian serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, ketika menyampaikan khutbah Arafah berkata, ibadah haji mengajar erti menginsafi kekurangan selain lambang kesamarataan di hadapan Allah. Sikap takabur yang bersarang dalam diri. Jangan berasa diri lebih baik, lebih mulia dan lebih besar berbanding orang lain. Ingatlah bahawa sikap keakuan inilah yang mencampakkan iblis dan syaitan menjadi makhluknya yang ingkar ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Selesai khutbah Arafah, jemaah Haji Malaysia melaksanakan solat jamak takdim Zuhur dan Asar secara tamam disusuli talbiyah dan zikir. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bertemu kembali. Saudara, malam ini pastinya ramai warga kota dalam perjalanan ke kampung halaman masing-masing bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Untuk mengetahui aliran trafik di LPT2, kita terus sahaja bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Plaza Tol Kuala Terengganu ketika ini. Silakan. Hazel dan Andy, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ya, di Plaza Tol Kuala Terengganu di Bukit Gemuruh ini saya bawakan perkembangan terkini lalu lintas sempena cuti perayaan Aidiladha. Dan untuk perkembangan terkini saya bawakan khas Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Matan. Jadi Datuk, di pihak Datuk sendiri, berapa banyak sebenarnya kenderaan yang Datuk jangkakan masuk ke Terengganu untuk Aidiladha ini, dan mungkin ada sedikit nasihat Datuk lah. Untuk makluman, pada tahun ini kita menjangkakan bahawa pengaliran masuk kenderaan ke Terengganu sama ada daripada LPT 2 ini iaitu berganda. Pada hari kebiasaannya sebanyak 15,000 buah kenderaan akan menggunakan laluan LPT. Tapi pada kali ini, pada hari raya ini, tentunya pada hari ini 28 dan 29 ini, kita akan melihat 3 ke 4 kali ganda dia punya peningkatan, iaitu lebih kurang 45,000 ke 60,000 kenderaan yang masuk ke Terengganu. Jadi kita ada 2 choice untuk balik kampung ke kawasan Pantai Timur ini, iaitu satu melalui LPT 2
Satu lagi tuan-tuan dan puan boleh menggunakan juga laluan CSR, Center Spine Road, iaitu daripada Bentong dan masuk ke Gua Musang. Dan kita melihat statistik kemalangan jika dibandingkan tahun 2001 dan 2002, kita melihat peningkatan kemalangan. Bukan saja kemalangan tetapi kemalangan maut dan juga kematian meningkat 100%. Jadi ini pada tahun ini juga, awal tahun ini, tahun 2023, kita melihat kemalangan di LPT ini juga sudah nampak ketara dia punya peningkatan. Oleh itu saya dan menasihatkan semua pengguna-pengguna jalan raya supaya berhati-hati memandu. Yang penting bersabar. Semua pengguna jalan raya ingin balik ke kampung masing-masing dalam keadaan selamat. So kita tanamkan kita punya kesabaran, patuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada dan juga ikut arahan-arahan daripada polis trafik yang kita tempatkan di seluruh kawasan ataupun di seluruh tempat hotspot ini. Jadi untuk itu PDRM Kontingen Terengganu telah melancarkan off lancar. Off lancar ini iaitu kita menggunakan sampai 20 pegawai dan juga 112 anggota untuk off lancar ini, yang mana kita akan melancarkan laluan-laluan, kita akan berada di traffic light, kita berada di simpang-simpang, kita akan melencongkan jalan yang menyebabkan menyebabkan kesesakan. Dengan itu kita akan dapat mengawal dan membantu pengguna-pengguna bergerak dan memandu secara lebih selesa dan lancar, terutamanya di Terengganu. Okey, Datuk. Okey, terima kasih. Itu tadi antara informasi daripada Datuk Ketua Polis Terengganu mengenai aliran trafik, dan sama-sama kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab dan patuhi undang-undang yang ditetapkan. Untuk itu, sekian saja untuk BP Berita Perdana malam ini. Boleh rakan tugas dengan Supri. Silakan. Siti Jamilah, terima kasih. Baik, kita ke laporan seterusnya. Zero Late Delivery, inisiatif terbaharu Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas untuk tangani isu kelewatan pembekalan baja bersubsidi kepada petani. Kempen itu menetapkan garis panduan bagi memastikan pengedaran dibuat mengikut jadual tanpa sebarang kelewatan. Ia meliputi 4 elemen utama, termasuk memastikan stok bahan mentah tersedia bagi membolehkan kilang membuat baja sebatian, juga memastikan kilang beroperasi membuat baja agar stok baja tersedia untuk dihantar ke Pertubuhan Peladang Kawasan. Seterusnya, memastikan pengangkutan penghantaran disedia selain meningkatkan kecekapan pengurusan dokumentasi. Antara elemen-elemen dalam kempen ini adalah memulakan perancangan untuk pembuatan baja padi. Kita nak import raw material, semua itu diawalkan terlebih dahulu, dan kita akan pantau dari segi forecasting dan planning tu di pihak daripada pesanan tu pun kita buat ikut waktu apa semua, dan kita akan make sure segalanya mengikut kontrak. So 45 hari dari pesanan sehingga ke pesawat, jangka masa panjang kita akan lakukan lebih banyak stok penimbal dari pihak Nafas, dan juga kita akan buat digital transformation supaya ada end-to-end visibility dan juga management dashboard dan real-time tracking lah. Beliau ditemui selepas pelancaran inisiatif Zero Late Delivery yang disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu di Alustar. Pencalonan bagi Anugerah Franchise Malaysia 2023 dibuka sehingga 31 Julai 2023. Ia membabitkan 6 kategori termasuk kategori utama, sistem franchise, franchiser, franchisee, media dan terbuka. Pengumuman senarai pendek ataupun shortlist daripada senarai yang masuk pada 10 Ogos 2023, kita juga berikan penilaian akhir pada 20 September 2023, dan pengumuman senarai komplit senarai itu akan keluar pada 28 September 2023 insya-Allah. Kesemua anugerah akan disampaikan pada malam anugerah franchise yang dijadual berlangsung 5 Oktober ini di Ibu Negara. Anugerah Franchise Malaysia bertujuan memberi penghargaan kepada penggiat industri tempatan yang berusaha mengekalkan prestasi cemerlang agar setanding jenama global.
15,445 unit rumah mesra rakyat RMR berjaya dibina setakat ini. Ia siap 2 tahun lebih awal dan melepasi sasaran rancangan Malaysia ke-12 untuk membina 15,000 unit RMR menjelang 2025. Tahun ini pula, seperti diumum dalam Belanjawan 2023, lebih 4,000 unit RMR akan dibina. Sukacita saya maklumkan juga, tahun ini KPKT akan memperuntukkan satu jumlah yang agak besar sebanyak 358 juta untuk membina 4,250 unit RMR. Pada tahun ini, pada kos bermula 75,000 satu rumah. Peruntukan ini akan memberikan multiplier effect sebanyak 4 kali ganda, melebihi 1.4 bilion kepada ekonomi domestik dan dimanfaatkan oleh kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan SPMB serta pekerja-pekerja dalam industri pembinaan. SPNB juga fokus menyelesaikan 12 projek rumah sakit membabitkan 1,711 unit kediaman. Ia dijangka dapat disiapkan seawal akhir tahun ini.